sejak kerajaan perpaduan ditubuhkan, tiada projek perumahan awam yang terbengkalai. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT sentiasa memantau status pemajuan perumahan, projek perumahan awam dan projek perumahan swasta melalui pendekatan berikut. A. Projek perumahan awam. Walaupun kebanyakan projek kerajaan yang dilaksanakan memenuhi tempoh penyiapan yang ditetapkan, terdapat juga projek yang dilaksanakan oleh kerajaan berada dalam kategori projek lewat jadual dan sakit. Namun, bagi meminimalkan projek dalam kategori ini, KPKT telah mengambil tindakan untuk memantau prestasi pelaksanaan projek perumahan program perumahan rakyat PPR yang bermasalah selaras dengan perkeliling kerajaan 4.5, iaitu tata cara pengurusan projek sakit dan pelantikan kontraktor penyiap bagi projek sakit seperti berikut. Pertama, projek yang mengalami kelewatan dan projek sakit akan dipantau sentiasa melalui mekanisme dalaman seperti Majlis Tindakan Pembangunan Kementerian dan Jawatan Kuasa Contract Coordination Panel. Kedua, penilaian dan pemantauan berkala akan dilaksanakan ke atas prestasi projek. Selain itu, pelaksanaan langkah pemulihan atau penamatan kontrak-kontraktor yang sedia ada akan dibuat sekiranya perlu. Yang ketiga, sekiranya penamatan dibuat, jaminan bond pelaksanaan atau performance bond atau jaminan bayaran pendahuluan akan dirampas daripada institusi kewangan yang menjamin pelaksanaan projek tersebut dengan kadar segera atau setakat mana jumlah yang tidak dibayar balik kepada kerajaan. Dan keempat, kontraktor juga boleh dikenakan tindakan tata tertib termasuk dikenakan penalti atau disenarai hitamkan atas kegagalan memenuhi obligasi kontrak. Selain itu, KPKT juga giat melaksanakan pemantauan secara berkala selain melaksanakan penyelarasan bersama pihak berkuasa negeri serta agensi pusat seperti unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri untuk menangani isu-isu di luar kawalan kementerian. Kedua, ini adalah sebenarnya maklumat tambahan. Untuk projek perumahan swasta, untuk maklumat ahli yang berhormat, definisi bagi projek sakit dan projek terbengkalai untuk perumahan swasta adalah seperti berikut. Makna projek sakit adalah projek yang mengalami kelewatan melebihi 30% berbanding dengan kemajuan yang sepatutnya atau telah tamat tempoh perjanjian jual beli, sales and purchase agreement. Dan kedua, projek terbengkalai. Projek yang terbengkalai ini ditaklifkan sebagai projek-projek yang memenuhi kriteria berikut. A. Projek yang tidak siap dalam atau luar tempoh perjanjian jual dan beli yang tiada sebarang aktiviti yang ketara di tapak pembinaan selama 6 bulan secara berterusan. Kedua, petisyen penggulungan telah didaftarkan di Mahkamah Tinggi di bawah Seksyen 218 Akta Syarikat tahun 1966. Dan C. Syarikat diletakkan di bawah pegawai penerima dan pengurus receiver and manager. Ataupun D. Pemaju mengakui tidak berupaya secara bertulis kepada pengawal perumahan. Dan terakhir, disahkan projek terbengkalai oleh Menteri Pembangunan KPKT di bawah Seksyen 11-1-C Akta 118. Berdasarkan kepada laporan Task Force Perumahan Swasta Sakit dan Terbengkalai, sehingga 31 Ogos 2023, terdapat sebanyak 112 projek perumahan swasta, bukan perumahan awam ya, perumahan swasta, terbengkalai melibatkan 23,912 unit rumah dan 13,854 pembeli yang terkesan sehingga 31 Ogos tahun ini. Dan nilai pembangunan kasar dengan izin gross development value adalah sebanyak 12.98 bilion. Sebagai panduan umum, bakal pembeli rumah adalah dinasihatkan untuk merujuk ke laman web ehome.kpkt.gov.my ehome, E-H-O-M-E, bagi menyemak sama ada pemaju atau ahli lembaga pengarah sesuatu syarikat yang membangunkan projek perumahan sama ada terlibat dalam projek sakit atau terbengkalai. Dan rakyat ataupun pembeli rumah dinasihatkan untuk lebih berhati-hati apabila membuat apa-apa transaksi pembelian rumah. Para pembeli juga boleh mengemukakan aduan rasmi kepada Jabatan Perumahan Negara apabila mengesyaki bahawa sesuatu pembangunan perumahan tersebut dijalankan tanpa mematuhi mana-mana peruntukan di bawah Akta Pemajuan Perumahan
Kawalan dan Pelesenan tahun 1966 agar kertas siasatan dan tindakan sewajarnya dapat dijalankan. Untuk makluman semua, aduan juga boleh dibuat melalui sistem pengurusan aduan awam melalui kpkt.sp8b.gov.my ataupun SISPA. Itu saja. Sekian, terima kasih.